Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk bab 6 iaitu persamaan linear. Untuk hari ini kita akan terus guna modul. Okey, so cikgu nak kamu sediakan modul bab 6 dan alat tulis. Okey, untuk murid yang tak ada modul tolong sediakan buku tulis ya. Okey, jadi cikgu nak kamu terus tulis sama-sama dengan cikgu Okey, masa cikgu bincangkan ni kamu terus tulis. Okey, dan buat soalan yang cikgu bincangkan dan yang cikgu suruh kamu buat sendiri nanti. Okey. So kita akan tengok hari ni subtopik 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Objektif yang pertama, kita nak menentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, yang ni maksudnya kita nak kenal dulu apa dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Okey, tengok dekat sini. Mesti tahu. Okey. Yang pertama, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, dia ada dua pemboleh ubah. Okey, macam yang kamu pernah belajar sebelum ni, kita dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kan? Okey, bezanya persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey, dia ada satu jenis pemboleh ubah aja. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dia mesti wajib ada dua pemboleh ubah. Okey, yang kedua. Okey, B, kuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Okey. So, setiap pemboleh ubah dia, dia ada dua pemboleh ubah kan tadi? Mesti berkuasa 1. Okey, kalau kuasa 2, kuasa 3, yang itu kita tak panggil persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So, mesti berkuasa 1 dia punya pemboleh ubah. Okey, yang kedua, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk am AX tolak BY sama dengan C. Okey, dengan keadaan A tak sama dengan kosong, B tak sama dengan kosong. Okey, yang ini kalau kamu tak faham, tak apa. Kita tengok dulu yang kat bawah ni. Okey, kita terus tengok soalan. Okey, tentukan. Okey, A tentukan. Tentukan sama ada setiap persamaan berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okay, kita tengok contoh dulu. 5x tolak 3y sama dengan 4. Okey, ni kita tengok setiap satu. Okey, 5x. Okey, sebutan ni pemboleh ubah dia ialah x. Okey. 3y, okey, pemboleh ubah dia y. So, dekat sini kita boleh nampak dia ada dua pemboleh ubah yang berbeza. Okey, seterusnya kita tengok dia punya kuasa pemboleh ubah. Okey, x kuasa 1. Kan? Kalau dia tak tulis apa-apa ni maksudnya dia berkuasa 1 lah. Kalau dia berkuasa 2, okey. Kalau kuasa 2, selalunya dia akan tulis X kuasa 2. X kuasa 3 seterusnya. So, kalau yang tak tulis ni maksudnya kuasa 1. So, dia dah memenuhi kedua-dua syarat kan persamaan ni. Jadi, dia ada dua pemboleh ubah X dengan Y dengan kuasa tertingginya ialah 1. So, yang ini ialah pemboleh ubah. Yang ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, jawapannya ya. Kita tengok nombor 1. Nombor 1, 3P tolak 4Q sama dengan 9. Okey, tengok dulu sebutan 3P. Okey, P pemboleh ubah. Okey, yang pertama 4Q. Okey, Q ialah pemboleh ubah yang kedua. Okey, kemudian tengok syarat yang kedua. Dia penuhi tak syarat yang kedua? Okey, P berkuasa 1. Q pun berkuasa 1. Jadi, persamaan ni memenuhi kedua-dua syarat. So, ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang kedua. Ni kamu terus tulis Masa cikgu bincang ni terus tulis jawapan. Okey, fahamkan dan tulis jawapan. Okey, yang kedua negatif A tambah 6B. Okey, sebutan yang pertama negatif A, pemboleh ubah dia A.
Okey. A kuasa berapa? A kuasa 1. Okey, 6B. Okey, B ialah pemboleh ubah yang kedua. Tengok B kuasa berapa? B kuasa 1. So yang ini pun sama. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So jawapannya ya. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Cikgu tak tengok contoh sebelah yang nombor 3 tu Kita terus tengok nombor 3. Okey, dia bagi 6 tolak 5x sama dengan 2y kuasa 2. So 6 tolak 5x. Okey, 6 ni tak ada pemboleh ubah apa-apa kan? Okey, tolak 5x. 5x sebutan 5x ada pemboleh ubah x. Okey, sama dengan 2y kuasa 2. Okey, ni pun sama. Ada pemboleh ubah y kuasa 2. So dekat sini kita boleh tengok x kuasa dia 1, okey, y kuasa 2. Okey, dia ada dua pemboleh ubah. Tapi x ni berkuasa 1, manakala y tak memenuhi syarat. Okey, dia berkuasa 2. So yang ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Okey, yang keempat. Boleh faham Yang keempat, okey, ni lain sikit sebab dia ada bagi sebutan dalam kurungan ni. So kita kena buka kurungan dulu. Macam mana cara nak buka kurungan? K ni yang kat luar ni kena darab dengan K yang di dalam ni. Okey. Disebabkan dalam kurungan ni ada dua sebutan K dengan 1 ni kan. So K yang kat luar ni kena darab K. Okey, K yang kat luar ni kena darab juga dengan 1. So kita akan dapat K darab K. K kuasa 2. K darab 1 ialah K. So K kuasa 2 tambah K sama dengan 3M. Okey, barulah kita tengok setiap satu ni. K kuasa 2. Okey, ni pemboleh ubah dia K. Okey, tapi kuasa pemboleh ubah dia kamu tengok. Kuasa dia 2 kan. So dia tak memenuhi syarat yang kedua. Okey, tak apa. Tengok dulu. Tambah K. Okey, K pemboleh ubah sama dengan yang pertama ni kan. Okey, kuasa dia kuasa 1. Okey, sama dengan 3M. Okey, M pemboleh ubah yang berbeza tak? Okey, M kuasa dia berapa? Kuasa 1. Okey, tetapi bila kita tengok kat sini, okey, tengok keseluruhannya, okay, dia ada dua pemboleh ubah yang berbeza. Tapi dekat sini, K ni, K yang pertama ni kuasa dia ialah kuasa 2. So dia tak memenuhi syarat yang kedua. Okay, kalau salah satu pemboleh ubah ni, okay, dia ada dua pemboleh ubah. Okay, tapi salah satu tak memenuhi syarat dia. Okay, mana-mana syarat tu maksudnya ini ialah bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dia ada berapa soalan ni? Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan lagi soalan nombor 6. Okey. Soalan 5, 7, 8 nanti kamu buat dan hantar ikut link yang cikgu bagi dalam channel Telegram tu Okey, nombor 6, 2 kurungan 4 tolak I sama dengan negatif 5I. So kamu tulis. Okey, ni kena kembangkan dulu. Sama macam nombor 4. 2 darab dengan 4, 2 darab dengan negatif I. So 2 darab 4, 8. Okey. Tolak 2 darab dengan negatif I. Okey, 2I. Okey, sama dengan negatif 5I. Okey, ni kamu tengok dekat sini. 8 ada pemboleh ubah tak? Tak ada. Okey, negatif 2I. Okey, ni ada pemboleh ubah iaitu I. Kuasa dia, kuasa 1. Okey, negatif 5I pun ada pemboleh ubah. Okey, tengok I. I kuasa apa? Kuasa 1. Tetapi kamu tengok. Okey, pemboleh ubah dia. Okay, yang pertama I. Yang kedua pun I. So, pemboleh ubah sama. Kita sekarang ni, kita nak dua pemboleh ubah yang berbeza kan? Tak boleh pemboleh ubah sama. So, yang ini ialah bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab tak memenuhi syarat pertama. Walaupun dia berkuasa 1, tapi dia dua pemboleh ubah yang sama. Bukan yang berbeza. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B.
objektif yang kedua. Okay, objektif yang kedua membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, macam mana kita nak membentuk persamaan linear daripada situasi yang diberi oleh soalan. Okay, soalan akan bagi situasi apa-apa, so kita nak bentukkan persamaan linear. Okay, so kita terus tengok soalan. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap penyataan yang berikut. Okey. Kamu tengok contoh. Okey, tengok contoh. Okey. Dia bagi nombor X penyataan dia ataupun situasi dia, nombor X lebih besar daripada nombor Y. Okey, X lebih besar daripada nombor Y. Okey, ni kamu kena take note ataupun garis. Okey, beza ni kamu kena terus tangkap. Okey, kalau beza maksudnya tolak. Okey, beza maksudnya ada operasi tolak dalam persamaan nanti. Okey, beza antara dua nombor itu ialah 10. Okey, antara dua nombor tadilah. Okey, dia dah bagikan nombornya ialah X dengan Y. So, X lebih besar dari Y maksudnya dekat sini X tolak Y. Okay? Sebab X lebih besar daripada Y. Kalau kamu tulis Y tolak X, okay, salah. Sebab penyataan dia X lebih besar daripada Y. Dan beza dia pun nombor positif kan. So, kita kena tulis X dulu baru Y. So, X tolak Y ialah 10. Maksudnya ialah sama dengan lah. Okay, 10. So, sama dengan 10. Okey, itu cara tulis dia. Okey, tengok yang pertama. Nombor P lebih besar daripada nombor Q. Okey, P lebih besar. Okey, garis lebih besar. Beza antara dua nombor itu ialah 13. So, beza maksudnya tolak. Okey, ialah 13. So, macam mana cara kita nak tulis? Q tolak P ke P tolak Q? Okay, tengok penyataan ni balik. P lebih besar. So, maksudnya P tolak Q. Okay. Bezanya ialah 13. So, ialah maksudnya sama dengan 13. So, sama dengan 13. So, cara tulis dia ialah P tolak Q sama dengan 13. Okey. Yang kedua, jumlah markah. Okey, jumlah markah. Okey, bila kamu tengok perkataan jumlah. Okey, jumlah. Kalau tadi beza, tolak kan? Okey, jumlah maksudnya tambah. Okey. So, dia cakap jumlah markah dipungut oleh pasukan biru. So, markah pasukan biru ni pemboleh ubah yang pertama. Okey, dan pasukan merah. Okey, pasukan merah pemboleh ubah yang kedua. Okey. Markah pasukan merah pemboleh ubah yang kedua ialah 250. So, dekat sini dia tak ada bagi huruf kan untuk kamu tulis dalam persamaan. So, ni kamu buat sendiri. Okey, pasukan biru kita anggapkan dia, okey, markah pasukan biru kita anggapkan dia B. Manakala markah pasukan merah kita anggapkan dia M. Okey, macam mana cikgu ambil B ke M ni? Kamu tengok huruf yang kat depan lah. Okey, biru so kamu ambil B. Okey, merah kan, pasukan merah so kamu ambil M. M kan depan dia. Ambil huruf yang kat depan sebagai pemboleh ubah. So, dia nak jumlah kan, maksudnya markah pasukan biru so B. Okey, jumlah so B tambah dengan M. Okey, ialah 250. So, ialah sama dengan semuanya 250, so sama dengan 250. Okey, itu cara tulis dia. Okey, so untuk nombor 3 dengan nombor 4, cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, seterusnya kita tengok objektif yang ketiga, menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Yang ini kita nak tentukan nilai. Okey, kita nak tentukan nilai.
Okay, kalau soalan dah bagi salah satu nilai pemboleh ubah, kita nak tentukan nilai pemboleh ubah yang lain. Jika soalan dah beri salah satu nilai pemboleh ubah yang satu lagi tu. Okay. Tak apa, kita tengok contoh. Okay, contoh dia bagi 3x tambah y sama dengan 8. Okay. So soalan akan bagi ni, soalan ni lah. Okay, dia bagi keadaan bila mana x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2. So dia suruh kita cari nilai y. Okay, kita kena cari nilai y. Okay, macam mana nak cari nilai y? Kita gantikan nilai x yang dia bagi tu ke dalam persamaan. Okay. So yang pertama x sama dengan 0 kan? Okay, persamaan dia 3x tambah y. So x tadi ni asalnya 3x kan? Okay, x kamu ganti kepada 0. So 3 kurungan 0. Okay, kita nak ganti tu kita kena letak dia dalam kurungan. Bermaksud darab dah ni. So 3 darab dengan 0 kan? Okay, tambah y sama dengan 8. So 3 kurungan 0. Okay, tambah y sama dengan 8. So 3 kurungan 0 ni maksudnya 3 darab 0. Okay, 3 darab 0 ialah 0. Okay, tambah y sama dengan 8. Okay, jadi 0 tambah y lah kan? Jadi y sama dengan 8. So maka x sama dengan 0, y sama dengan 8. Ni kamu kena tulis. Okay, last sekali kena tulis pernyataan ni. Okay, bila x sama dengan 1. So sekarang ni soalan bagi nilai x sama dengan 1. So kamu gantikan x tadi, okay, sama je. X tadi kamu ganti kepada 1. So 3 kurungan 1. Okay, tambah y sama dengan 8. Okay, jadi 3 kurungan 1 maksudnya 3 darab 1. 3 darab 1 ialah 3. So 3 tambah y sama dengan 8. Okay, sekarang ni kita nak nilai y kan? Kita dah belajar sebelum ni kan macam mana nak selesaikan. So 3 ni kita bawa pergi ke kanan. So dia akan jadi ke kiri tinggal y je kan? So 8 tolak 3. Kenapa tolak 3? Sebab sebelum ni 3 di belah kiri positif. So bila kita bawa dia belah kanan, dia akan bertukar dia punya sign kan? So dia akan jadi 8 tolak 3. Jadi 8 tolak 3, 5. So y sama dengan 5. Okay, maka bila x sama dengan 1, y sama dengan 5. Okey, apabila x sama dengan 2. So 3x tambah y. So x tadi sama je ganti dengan 2. Okey, so 3 darab 2. Di bawah ni dia akan jadi 6. Okey, 3 darab 2 nilainya 6. Okey, tulis je sama satu baris ni. Kemudian 6 tambah y sama dengan 8. Okey, sekarang kita nak y je kan? So kita pindahlah 6 pergi kanan. So dia akan jadi y sama dengan 8 tolak 6. Sebab apa? 6 sebelah sini positif. Okay, so pergi sana dia jadi tolak ataupun negatif. So tolak 6. Jadi 8 tolak 6, 2. Y sama dengan 2. So bila x sama dengan 2, y sama dengan 2. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Okey, nombor 1. Apabila dia bagi keadaan okey, soalan dia 2pi tambah q sama dengan 10. Okay, so dia bagi keadaan yang pertama pi sama dengan 0. So macam mana kita nak buat? Okay, kita masukkan ataupun kita gantikan nilai pi tu kepada 0. Okay. So dia asal dia cikgu tulis yang asal dulu 2pi tambah q. Okay, sama dengan 0. So kamu gantikan. Okay, 2. Okay, pi tadi 0. So kurungan 0 tambah q sama dengan 10. Okay, 2 kurungan 0 maksudnya 2 darab 0. So 2 darab 0, 0 lah. Okay, tambah dengan q sama dengan 10. Okay, 0 tambah q berapa? Q dah kan? Okay, so q sama dengan 10. Okey, maka bila pi sama dengan 0, q sama dengan 10. Okey, ni yang ayat ni tak tulis tak apalah.
Okay, kalau tak muat tak tulis tak apa. Ataupun kalau muat kamu tulis kat bawah ni Okey. Okey, tengok yang kedua. Ni cikgu terus masukkan Okey, 2 P sama dengan 1. So 2 kurungan 1 tambah Q sama dengan 10. Okey, 2 kurungan 1 maksudnya 2 darab 1. So 2 darab 1 2. Okey, tambah Q sama dengan 10. Okey, macam mana nak selesaikan? Okey, 2 ni kena bawa ke kanan. Biar Q je tinggal belah kiri. So Q sama dengan 10. Tolak ke tambah? Tengok 2 sebelah sini, sebelah kiri ni positif. So pergi kanan dia jadi tolak. Jadi kita akan dapat Q sama dengan 10 tolak 2, 8. Okey. Seterusnya apabila P sama dengan 2. So 2 kurungan 2. Okey, tambah Q sama dengan 10. Okey, jadi 2 kurungan 2, 2 darab 2, 4. Okey, tambah Q sama dengan 10. Okey, macam biasa kita pindahkan 4 pergi kanan. So dia akan jadi Q sama dengan 10 tolak 4. Jadi Q sama dengan 10 tolak 4, 6. Okey. So cikgu nak kamu buat soalan 2. Okey, cikgu nak kamu buat soalan 2. 3 dengan 4 Cikgu lupa nak masukkan dalam ni. Okey, dia sepatutnya ada soalan 2, 3 dengan 4. So kamu buat soalan 2, 3 dengan 4. Okey, untuk bahagian C ni. Okey, bahagian B kamu buat soalan 3 dengan 4 juga. Okey. Bahagian A buat soalan 5, 7 dan 8. Okay, so cikgu bagi kamu buat ni, cikgu suruh kamu buat 3 soalan bahagian A, 2 soalan bahagian B dan 3 soalan bahagian C. Sikit je Okey, bila kamu dah siap buat, nanti kamu akan hantar ikut link kelas masing-masing lah ke dalam channel yang cikgu bagi nanti. Dalam channel PDPR Matematik Okey, baik, untuk hari ini itu sahaja. Terima kasih semua.